Berbalam si awan petang, berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam, selamat datang. Awal bismillah pun buka bicara. Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada para hadirin sekalian. Selamat datang ke program Teater Mingguan 2022, Pusat Asasi UiTM Kampus Dengkil. Bertemu kembali kita di program Teater Mingguan 2022, Anjuran Kelab Teater Asid di bawah bimbingan Cik Bazina Ramli dengan kerjasama 45 ahli kelab. Sebelum bermula, saya sebagai wakil daripada Kelab Teater Asid ingin memohon maaf atas kesalahan teknikal yang berlaku pada minggu lepas. Dan terima kasih kepada para hadirin kerana masih sudi untuk turut serta pada malam ini. Para hadirin yang dihormati sekalian, minggu lepas kita hanya sempat untuk menyaksikan satu kumpulan iaitu kumpulan 3 dengan teater mereka yang bertajuk My Family Need Therapist. Tetapi pada minggu ini, terdapat 2 buah kumpulan yang akan beraksi iaitu kumpulan 5 dan kumpulan 9. Sebelum kita menonton persembahan hebat daripada kumpulan 9 dan kumpulan 5, diingatkan juga pada akhir persembahan nanti, borang akan diberikan dan para hadirin boleh mengisinya untuk kehadiran dan undian bagi anugerah-anugerah yang akan dipertandingkan. Antara anugerah yang dipertandingkan ialah anugerah pelakon terbaik lelaki dan perempuan, anugerah pelakon harapan, anugerah sinografi terbaik, anugerah poster terbaik dan akhir sekali anugerah kumpulan terbaik. Jadi jangan lepaskan peluang ini untuk mengundi pelakon pilihan dan kumpulan pilihan anda. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, mari kita sama-sama menyaksikan persembahan daripada kumpulan pertama pada malam ini iaitu kumpulan 9 dengan teater mereka yang bertajuk Galib. Aku masih ingat. Aku lari dan lari sambil berlumuran darah, memegang erat tangan adikku. Orang kata ibu aku orang yang baik. Baik. Orang yang baik itulah yang seksa, dera dan pukul kami berdua. 12 tahun. Nama aku Najwan. Dan semua ini bermula dengan ayah aku. Sepanjang hidup aku tak pernah satu pun memori indah dengan dia. Bila dia ada kat rumah, tangisan, jeritan tak pernah berhenti. Ibu aku jadi mangsa. Tapi, satu hari, dia hilang. Sebab ibuku mengandungkan adik aku Najmi yang sekarang. Ibu naik gila. Setiap hari ada je kerja dia. Pergi ke sana, cari pasal. Kami yang jadi mangsa. Macam-macam aku buat. Aku laporkan kepada polis, kepada jiran. Tapi tahu apa diorang kata? Oh, ibu kamu tu kan ustazah. Takkanlah dia buat macam tu. Aku tak tahu nak buat apa lagi dah. Aku dah penat. Satu hari, khabar sampai. Ayah aku dah kahwin lain. Malam yang sama ibu aku naik gila. Tapi kali ini bukan gila yang biasa-biasa. Ditarik adik aku Najmi ke dapur, jerit, pukul, seksa. Aku terkaku. Disalahkan adik aku. Punca kenapa ayah aku pergi. Bukan salah adik, Bu. Bukan salah adik. Ulang aku cakap tapi dia tak nak dengar. Aku tengok adik aku. Apa yang aku kena buat sekarang? Aku ambil pisau. Aku terus tikam. Satu tikam cukup. Terus terbaring dia. Murmuran dadah dari badannya. Aku pegang tangan adik aku dan aku lari. Dan lari sejauh yang boleh. Tak toleh ke belakang. Najwa minta maaf ibu. Tapi ini yang terbaik untuk semua. Najwa masih sayangkan ibu.
Aku masih ingat lagi apa berlaku hari tu. Faris, dia masih tak cuci cawan dia dan tinggalkan cawan dia tu dekat sinki tau. Aku dah pesan banyak kali tau, suruh dia basuh. Banyak kali. Tapi dia tak endahkan aku. Tengok lah. Inilah padah dia. Aku Zakuan. Aku dan Faris dah kawan sejak di bangku sekolah lagi. Aku masih ingat tau, pertama kali Faris tegur aku dengan senyuman yang lebar. Dan dia merupakan kawan pertama aku dekat sekolah. Faris sentiasa teman aku ke mana saja. Dari sekolah, ke kedai, sampailah ke rumah. Dan kami dah janji, besar nanti kita akan tinggal sama-sama, tinggal bersama. Dan impian kami tercapai. Tapi aku memang tak suka perangai Faris yang pengotor. Dia selalu tinggalkan cawan yang dah pakai dan tak basuh dekat sinki. Aku dah cakap banyak kali tau. Aku dah cakap basuh dah cawan tu. Tapi dia cakap apa? Nantilah aku basuh. Dan akhirnya aku juga yang buat semua benda. Dan aku ni bukannya orang gaji dia. Dan hari tu aku memang tak tahan tau hari tu. Kau tahu aku buat apa? Aku ambil ubat tidur. Aku masukkan dalam air Faris. Faris kata air tu sedap. Lepas dia minum, dia terus masuk bilik, tidur lah. Makan ubat tidur. Aku rasa sangat gembira tau bila Faris akhirnya tertidur. Lepas tu, aku keluar rumah. Aku ambil gergaji dari garaj, masuk balik dan aku dekati Faris tau. Aku jalan dekat Faris, makin dekat. Dan aku dapat dengar degupan jantung Faris perlahan, sayu, duk, duk, duk. Dan aku ambil gergaji tadi, aku hulur mata bilah tu dekat tangan kanan dia. Aku mula kerak tau. Dan kemudian darah terpecik-pecik dekat muka aku. Aku mahu dia rasa apa aku rasa. Segala kepenatan, lelah. Aku cuci gelas dia berpuluh-puluh tahun. Tapi aku masih tak puas. Aku nak dia rasa macam mana aku tersiksa berpuluh-puluh tahun nak cuci cawan dia yang kotor tu kerana dia tu pemalas. Jadi aku sambung. Tadi aku potong tangan kanan. Aku kerak tangan kiri pula. Tapi aku tak sangka tau. Sedang aku potong tu, dia terbangun dari lap dia. Padahal dah hilang dua-dua tangan dah. Dan dia pun mula menggerang kesakitan. Sambil mohon untuk aku berhenti. Faris cakap, "Wan, apa kau buat ni Wan? Sakit Wan, berhenti Wan." Tapi aku tak peduli. Kau ingat aku kisah ke? Kau ingat aku kisah? Apa dia kisah perasaan aku bertahun-tahun nak cuci gelas dia? Pada ketika itu, darah dah terpecik-pecik dah membanjiri lantai rumah aku. Lalu Faris pun pengsan semula dan dia hilang kesedaran. Tapi aku tahu dia still hidup time tu. Kerana jantung dia masih berdegup tau. Masa tu memang aku gembira. Time tu memang aku gembira kerana pertama kali aku dapat lepaskan dendam aku yang aku tahan sekian lama bertahun-tahun. Tapi aku menyesal. Aku menyesal membunuh sahabat baik aku, kawan pertama aku. Tapi aku bunuh dia. Dan memang ketika tu kemarahan dan dendam memakan diri aku. Dan aku memang tak fikir panjang. Faris, aku minta maaf Faris. Aku tak berniat nak bunuh kau. Kalau kau dengar apa yang aku cakap, kalau kau dengar dan kau basuh cawan kau, perkara ini tak akan berlaku. Kenapa Faris? Kenapa kau buat macam ni? Kenapa kau degil dan terus jadi pengotor? Bertahun aku cuba bagi tahu kau, tapi kau masih berdegil. Ya Tuhan, kau tolonglah aku putarkan balik waktu. Aku betul-betul menyesal atas perbuatan aku. Tolonglah bagi aku peluang kedua ya Tuhan. Aku benar-benar menyesal. Saim. Kau ingat tak? Dulu, kau pernah tolak cinta aku sebab kau cakap aku budak-budak sangat. Sebab kau cakap, aku suka anak patung.
Sekarang pun kau masih tak suka aku ke sayang? Aku tak nak buat kau macam ni. Aku tak nak. Tapi kau yang paksa aku, Zaim. Kan bagus kau dari dulu kau suka aku. Kau sayang aku. Aku ingat lagi masa aku luahkan perasaan aku dekat kau. Kau tolak aku mentah-mentah, Zaim. Kau angkuh. Kau sombong. Kau cakap kita tak setaraf. Kau cakap aku terlalu budak-budak untuk kau. Tapi tengoklah kau sekarang. Kaku dan dakapan aku persis kebudak-budakan. Mudah, Zaim. Terlalu mudah untuk aku dapatkan kau. Hanya dengan tunggu kau dekat lorong gelap tu. Lepas tu, sekali pukulan, puff, kau jatuh menyembah aku. Tapi kau cuba nak kena aku kan, Zaim? Kau cuba nak lari kan? Kenapa? Kau tak suka duduk dengan aku? Kau tak suka duduk dengan perempuan cantik ni? Kau patut mati, Zaim. Kau patut mati. Tapi kau tengok, mati pun tak boleh pisahkan kita. Hai, aku sayang kau, Zaim. Tapi lepas 100 hari kau mati tu, kau nampak tak selesa? Ada ulat dekat badan kau. Aku benci ulat-ulat tu. Semua nak ambil kau dari aku. Tapi aku kan bijak. Aku masukkan kau dalam patung ni. Aku potong kau sikit. Lepas aku jahit. Bijak kan aku? Bijak. Baik hati. Penyayang. Tapi kau bodoh. Kau bodoh sebab kau tak cintakan aku. Kau tak cintakan gadis sesuci sebaik aku. Tapi tak apa. Akhirnya dapat aku peluk kau setiap malam. Indahnya dunia rasa macam ada kita berdua je, Zaim. Kau ada aku. Aku ada kau. Orang cakap aku gila. Tapi tak apa. Aku kan gila kan, Zaim. Gila kan kau. Tak apa kan kalau gila kan kau. Kau memang milik aku, Zaim. Zahir, batin, luar, dalam. Semua aku punya. Habuk pun takkan boleh sentuh kau sekarang, Zaim. Kau milik aku. Jangan lari ya, sayang. Profesor aku di universiti dahulu pernah berkata, keunikan sesebuah resepi itu bukan terletak pada masakannya, tetapi pada tukang masaknya. Nama aku Indah. Aku merupakan seorang chef yang terkemuka di negara ini. Tapi aku tak pernah puas. Semua orang kata masakan aku sedap, tapi aku tak puas. Satu hari, aku akhirnya jumpa jalan penyelesaian bagi masalahku ini. Aku rasa kalau aku guna bahan yang orang tak pernah guna, mesti masakan aku jadi paling istimewa kan? Dan bahan yang orang tak pernah guna ialah daging manusia. Daging siapa yang aku guna? Daging Abang Hakim, suami aku. Walaupun dah 10 tahun mendirikan rumah tangga, dia masih kelihatan kacak di mata aku. Aku pasti dia tak kisah kalau aku pakai daging dia. Sebab dia selalu kata, perkara yang buatkan aku gembira pasti buat dia bahagia. Walaupun dah tak bernyawa lagi, dia masih kelihatan menawan. Hari itu, aku tekuk muka dia dengan bantal semasa dia tidur. Sebab aku tak nak tercemahkan daging dia. Tengok betapa besar sayang aku dekat dia.
Aku sayang sangat dengan Abang Hakim. Masakan kegemaran dia gulai lemak daging. Selalu kalau aku masak untuk dia, aku guna daging lembu. Tapi kali ni aku guna daging dia. Nostalgik. Semua bahan dah ada. Bawang, serai, santan. Yang tinggal daging Abang Hakim. Indah, ambil sikit ya. Indah guna pisau yang Abang hadiahkan untuk Indah. Indah kan sayang Abang. Takkanlah Indah nak sakitkan Abang. Lihat betul lah daging Abang Hakim. Tapi tak apa. Demi Abang Hakim, Indah sanggup buat apa je. Sebab Indah sayang sangat dengan Abang. Tepat yang macam aku sangkakan. Daging Abang Hakim sangat segar. Aku pasti Adil dengan Nawin mesti suka makan malam kali ni. Aku yang gila ke? Kenapa hidangan ni tak sesedap yang macam aku sangkakan? Hish. Perisa semua cukup. Tapi daging ni tak sedap. Ish. Ni semua salah Abang Hakim. Kalau dia mati lebih awal, mesti hidangan ni jadi lagi sedap. Dasar tak boleh pakai. Tak apa. Aku tahu apa yang aku perlu lakukan sekarang. Aku perlu terus cuba untuk sempurnakan masakan aku. Biarlah berapa ramai pun yang akan jadi mangsa. Yang penting, masakan aku sempurna. Syafiq. Oh Syafiq. Wajah yang kacak dan sempurna. Senyumanmu tak pernah lekang dari bibir tu. Kalau aku dapat tatap wajah kau lagi, Syafiq. Syafiq. Tapi aku tak dapat tatap wajah kau lagi. Semua sebab serangga tu. Semua salah serangga tu. Patutnya aku simpan kau lebih lama, Syafiq. Patutnya aku boleh tatap wajah kau lagi lama. Aku masih simpan baju kau, Syafiq. Ada bau minyak angin kau. Tapi sekarang tak ada. Mana kau hilang, Syafiq? Malam tu, macam biasa, aku jalan kat belakang kau. Tapi, aku nampak kau dengan orang lain. Perempuan pula tu. Jangan cabar aku, Syafiq. Kita bukan macam ni, Syafiq. Tu bukan cara kita. Sampai hati kau. Jadi, malam tu juga, bila kau pulang ke rumah, aku pun pulang ke rumah kau. Ni lah balasannya, Syafiq. Kau dengan orang lain. Hanya aku je milik engkau. Syafiq, oh Syafiq. Wajah yang kacak dan sempurna.
mata kau tu lawa sangat. Aku janji aku tak cederakan kau pun, Syafiq. Aku akan jaga kau selamanya. Ni akulah. Ni aku. Kau mesti percaya kat aku kan? Tapi disebabkan kau tolak aku tu, apa nak buat? Jadi aku tikam kau. Dengan itu aku dapat tatap wajah kau lebih lama. Tapi aku tak dengar jeritan kau lagi. Senyuman kau pun pudar. Aku tak, ni bukan salah aku. Aku nak kau je, Syafiq. Aku tak nak orang lain. Kau je milik aku. Kau je milik aku. Betul lah. Tapi tiba-tiba ada serangga datang. Nyebu je serangga tu. Syafiq, aku punya. Bukan kau lah serangga. Tapi lama-kelamaan serangga tu makan Syafiq. Makin lama orang yang baring kat depan aku tu bukan Syafiq. Jasad di depan aku tu bukan Syafiq. Aku nak Syafiq. Tu bukan Syafiq. Jadi aku buang jasad tu ke tasik. Bila aku pulang ke rumah, tiba Syafiq tak ada. Mana kau, Syafiq? Mana kau? Kau hilang ke mana, Syafiq? Mana kau? Tiba ada lelaki datang. Epok je lah. Aku tak tahu tiba kenapa tangan aku digari. Aku nak Syafiq. Aku tak nak orang lain. Dan sejak itu aku di bilik ni. Bilik yang sunyi. Tak ada apa-apa. Mana kau, Syafiq? Kau kat mana? Aku rindu kau. Aku nak tengok wajah kau lagi. Ni bukan salah aku. Salah kau lah, Syafiq. Siapa suruh kau dengan perempuan tu? Aku nak kau, Syafiq. Sejak bakaran tu, apa yang aku asyik dengar? Ya Arif, Ya Arif. Siapa? Ya Arif tu aku tak kenal lah. Aku nak Syafiq je. Syafiq, aku nak kau. Setiap hari saya disajikan dengan pelbagai jenis kes. Kes penderaan, penculikan, pembunuhan, semua saya mampu selesaikan. Tapi kes kali ini bukan kes calang-calang. Saya Inspektor Sofia yang telah berkhidmat sejak 2009 lagi. Sejak saya melangkah ke akademik polis ini, tidak saya sangka pula saya akan ditemukan dengan kes begitu seriau ini. Alanya masih segar diingatan lagi.
pada tanggal 5 Julai 2019 jam 3.29 petang. Sebuah panggilan telah dibuat. Seorang wanita telah menghubungi pihak polis kerana menemui kepala manusia di sebuah taman permainan yang berada di Kelang. Setelah dibawa ke pihak forensik untuk dikenal pasti, kepala tersebut dipercayai merupakan milik seorang pelajar dari universiti berdekatan yang telah dilaporkan hilang baru-baru ini. Pelajar tersebut merupakan Ami Daniel, seorang pelajar jurusan sains dari universiti berdekatan. Sedang saya dan Inspektor Raisha, rakan kerja saya, sedang sibuk mencari anggota badan mangsa yang hilang. Kes ni mula merebak kat seluruh Malaysia bagaikan wabak. Kebanyakan mangsa tidak dapat dikenal pasti kerana anggota badan mereka sudah pun rosak. Jadi saya simpulkan kes ni sebagai kes pembunuhan bersiri. Saya tak sangka ada manusia yang sanggup tindak sekeji ini. Saya terkejut apabila terjumpa mangsa yang ke-10 bagi kes ini. Adik Amirah, seorang kanak-kanak berumur 8 tahun. 8 tahun yang dilaporkan hilang ketika menunggu ibunya di luar sekolah. Malang sekali, adik Amirah dijumpai dalam keadaan yang sangat tragis, sangat seriau di Manjung, Perak. Manusia sanggup buat sedemikian pada anak kecil itu. Saya masih tanya, apa motif pembunuh tersebut? Apa kesalahan yang mangsa-mangsa telah lakukan sampai mereka dibunuh dengan begitu ngeri? Akhirnya, mimpi ngeri ini telah ditamatkan dengan mangsa ke-15 di Tawau Sabah. Mangsa merupakan seorang pelancong dari Amerika Syarikat yang dilaporkan hilang pada Julai 2019 yang dilaporkan sedang melancong di sana. Selepas itu, tiada lagi kes yang dilaporkan. Akhirnya, kes ini terpaksa ditutup sebab kekurangan bukti. Daripada 15 mangsa, hanya 5 yang dijumpai. Ramai suspek telah dipanggil bagi tujuan siasatan, namun mereka bukan pembunuh sebenar. Saya masih tidak percaya lagi yang pembunuh sebenar masih bebas di luar. Hai, saya... Kes pembunuhan ngeri ini telah menimbulkan rasa seriau, rasa tragis dalam diri saya. Saya tersedar yang manusia sebenar ni obses dan gila. Mereka sasau. Nasib mangsa masih tak terbela dan pembunuh masih bebas. Wow, sungguh hebat persembahan daripada kumpulan 9 tadi bukan? Harap para hadirin pun teruja menonton persembahan mereka sebentar tadi. Seterusnya, tibalah giliran kumpulan 5 untuk mempersembahkan teater mereka dan untuk makluman semua, kumpulan 5 terdiri daripada Presiden dan Naib Presiden Kelab Teater Asid. Mesti ramai yang teruja kan? Jadi sama-samalah kita saksikan persembahan daripada kumpulan 5 dengan teater mereka yang bertajuk Grief. After everything you promised me, It's always my fault. Aku takut. Aku sangat takut, Tuhan. Rancangan kita selama ni tak percaya. Padan muka kau. Memang padan muka kau. Kau benci aku ke? Kau benci aku ke? Kau benci aku ke? Kenapa kau tinggalkan aku?
Apa lagi yang Tuhan nak bagi dalam hidup aku? Mana Tuhan? Mana Tuhan? Mana Tuhan? Tuhan, tolong jangan tinggalkan aku. Jangan biarkan aku sendiri. Jangan biarkan aku terjatuh, Tuhan. Terjatuh dalam jurang yang penuh keabadian. Aku tahu jurang itu cukup tangguh untuk menyeretku masuk ke dalamnya. Aku takut. Aku sangat takut, Tuhan. Tolong jangan lepaskan tanganku, Tuhan. Aku perlukanmu. Bisakah kau dekat dengan aku, Tuhan? Sebentar aja. Aku ada kau je, Tuhan. Aku minta maaf. Aku tak rasa aku boleh hadap kehidupan ni lagi. Aku pergi dulu. Kenapa semua orang pergi tinggalkan aku? Kenapa kau pergi tinggalkan aku? Kita dah sepakat nak hadap benda ni bersama. Lepas apa yang kau lakukan? Kau ajak aku untuk bunuh dia. Dia dah mati, sekarang pun kau nak mati. Kenapa kau buat macam ni kat aku? Kenapa dunia ni tak adil? Semua orang tak pernah mempedulikan aku. Aku hanya sendiri dalam kegelapan. Aku terkurung. Aku dicengkang. Aku dikekang. Aku takut. Takut. This wouldn't have happened. Never in a million years. If I didn't persuade her to do this with me, she would have still be here. She would still be here. Holding my hands. We would still talk all night long about our problems, crack inside jokes only the two of us understand, and laugh together at the most random things. If only I didn't involve her, she would have still be here. The day she called and expressed her regret, I should have gone to her house. I
I should have done something. I should have stopped her the moment I received her voice recording of her telling how much she loved me. I should have picked up the signs that that was her last goodbye to me. We shouldn't have involved her. We shouldn't have. She was the kindest, most lovable person I have ever met. If only we respected her decision and refusing to help us get rid of the person, she would still be here. If only I wasn't too blinded by my own hatred. She would still be here, telling me that everything is going to be fine and that everything is going to be okay. This is all my fault. This is all my fault. Mine. Yours. I shouldn't have called her names. You're a pathetic coward. Those were my last words to her. Even after you die, you're still a burden. That is why you deserve to die. She would still be here, free of guilt. But of course, you just have to make everything about you. You think everyone loves you so much. Not us. Not us. What a pathetic, stupid girl! She's so stupid. After everything you promised me, only for it to end like this? We left no flaw in our plan, no evidence, no clue, no witness. Why? Why do you have to leave me stuck in this mess alone? Out of everyone, you know that she deserves to die. But it's my fault, isn't it? My fault for trusting you so much. My fault for trusting you so much that I'm blinded by the fact that you... You're my best friend. My best friend. You lied. What happened to our plans after graduation? What happened to our promises, to your promises to me? We grew up together. But you know what? Looking back, I should have killed you. If you were to die, you would have been in my hands. The moment you told me that you feel uneasy and guilty, I should have stabbed you. I should have stabbed you. I should have stabbed you when I had the chance. Why? You lied. You lied. I trusted you. I should have chosen someone else. Someone better than you. Someone stronger than you. But of course I choose you. Pathetic. But looking back, every time we got caught, it's always you. Always you. How foolish of me to trust you.
I hate you. I really, really hate you. But you know what? Wherever you are, probably in hell, because kill yourself, you know. Wherever you are, just know that I should have chosen somewhere else. Or better yet, I should have killed you. I hate you. I hate you. What about me? You lie. What about me? If there is a way for me to drag you back just so that I could beat you, I would. I would, but you just had to go first. You left. You left. Just what am I doing with my life? It's been 5 years since her passing. But why? Why was I so obsessed with taking revenge? Was it ever going to be worth it? I can't do anything about it. She's gone. And gone forever. I don't understand why it took me so long to finally accept the truth. The truth that she's finally gone. Was it because of the pact? The pact that we made to get rid of everyone that wronged us. And together, we will jump off a... That might be it. That might be the reason. But she couldn't bear it. She couldn't handle the guilt. And I might contribute to that too. I pushed a lot of things on her. I rushed a lot of things on her. It was her first murder. I mean, it was mine too. I haven't killed anyone before. I haven't. But maybe she's just not ready for it. But you know what? What's the use? What's the use of blaming anyone? Of blaming her? Because it's always me. It's always my fault. It was my fault that I forced her to follow my orders. It was my fault that she did what she did. It was my fault that she's no longer here with us. And for that, I have to own up to my actions and face the consequences. And that is losing her and receiving the death penalty. Yeah, I got caught. It's a no-brainer, actually. Seeing how I've only been stuck in my room, disassociating from the world, thinking that anything I do will bring more harm than good in this world. Me being exactly that made the police's job easier to find me. I'd gone to trial, of course, and pled guilty for the murder. Oh, I'm sorry. Murders. Yeah, you can say that her death was obviously suicide, but I can't shake this thought that I've contributed a lot to her passing, that I was one of the major reasons of her passings. But you know what? A death sentence for 2 murders seems reasonable, right? It is. And I'm glad. Because at least I can meet her again. Even if it's in another life. Her passing has
would turn me into a mess, a lunatic per se. But after going through all the denial, the anger, the bargaining, and the depressive episodes, I learned that there was nothing I can do, and I had to let her go. She's gone, and I had to continue my life, even if she ended hers. Without her, the world still moves forward. You know, it's really ironic and funny to hear me say these things when my own days are already numbered. Funny indeed. Rancangan kita dah berjaya. Rancangan kita selama ni dah berjaya. Memang patut perempuan tu mati. Pandangan mata dia, bayang-bayang dia, semua aku benci. Aku tahu kau pun rasa benda yang sama kan? Sebab itulah kau rancang pembunuhan ni kan? Tapi kenapa kau diam je dari tadi ni? Kau tak rasa bahagia? Puas? Bukankah kau yang nak sangat rancangan ni berjaya? Surat? Surat apa ni? Aku minta maaf. Kenapa kau minta maaf ni? Tapi... Tak. Mati? Kau mana boleh pergi macam tu je? Semua plan pembunuhan ni kau yang rancang. Kau yang pujuk aku. Kau yang datang merayu sampai aku terikut dengan plan ni. Kau yang salah. Ya. Kau yang salah. Aku tak salah. Aku hanya tolong kau sebab kaulah satu-satunya sahabat aku di dalam dunia yang kejam ni. Tapi Kenapa kau buat macam ni? Kenapa kau tinggalkan aku dengan beban ni? Bukan aku yang rancang benda ni. Kau kata kau rasa beban dengan apa yang kau buat. Beban yang aku tanggung, beban yang aku pikul. Macam mana pula? Kalau perbuatan terbongkar, aku macam mana? Aku kena tanggung seorang diri? Mana boleh? Bukan aku yang mulakan plan gila ni. Bukan aku. Tak. Aku tahu kau bergurau kan? Gurauan apa ni? Tak lawak lah. Dah lah tu. Kau sorok kat mana ni? Keluarlah. Kau nak aku buat apa sekarang? Tanpa kau yang dah tak bernyawa. Kau nak aku hidup dengan rasa bersalah? Rasa berdosa? Sebab rancangan kau ni. Aku tak boleh terima. Aku tak boleh. Kau heret aku dalam benda ni. Kaulah sepatutnya bertanggungjawab atas semua plan gila kau ni. Aku tak kisah. Aku tak nak. Dan aku takkan percaya yang kau dah tak ada. Aku tahu kau masih hidup dalam dunia ni. Aku tahu kau sedar yang kau tak patut buat keputusan bunuh diri macam tu je kan?
Ke aku yang rancang semua benda ni? Wow, sungguh menarik persembahan daripada kumpulan 5 tadi. Semoga para hadirin turut terhibur menyaksikan persembahan mereka sebentar tadi. Saya sebagai wakil daripada Kelab Teater Asid berharap agar para hadirin terhibur menyaksikan persembahan daripada kedua-dua buah kumpulan pada malam ini. Senang saya ingin ingatkan di sini untuk para hadirin mengisi borang yang telah diberikan di ruangan chat bagi kehadiran dan undian anugerah program teater mingguan 2022 pada minggu ini. Diingatkan juga bahawa borang ini hanya akan dibuka selama 10 minit. Dengan ini, berakhirlah program kita pada minggu ini. Tapi janganlah bersedih kerana kita akan berjumpa lagi pada 15 April dengan persembahan daripada kumpulan 2. Jutaan terima kasih kami ucapkan kepada para hadirin yang sudi meluangkan masa untuk turut serta pada program malam ini. Jangan lupa temu janji kita pada 15 April 2022, Jumaat jam 8.30 malam dan pautan YouTube akan diberikan nanti. Segala salah dan silap daripada pihak kami mohon dimaafkan. Terima kasih dan bertemu kita lagi pada bulan hadapan.